Kenapa? Naiklah sikit. Temperature naik. Temperature naik? Panas lah? Okey. Assalamualaikum semua. Jumpa kita lagi pada video kali ini. Hari ini saya nak membincangkan ataupun saya nak kongsi sikit apa yang selalu saya buat kalau saya menghadapi situasi breakdown yang disebabkan oleh temperature naik. Untuk hari ini saya nak fokus pada masalah yang disebabkan oleh kipas. Maknanya masalah temperature naik yang disebabkan oleh kipas. Sebelum kita nak kena pasti masalah tu, mari kita bincang sikit apakah fungsi sebenarnya komponen kipas ni. Kipas ataupun radiator fan dia ada dua fungsi. Fungsi dia pertama adalah menyejukkan radiator dengan cara dia menyedut udara luar. Bila dia sedut udara luar, udara akan melalui pada sirip-sirip radiator lalu menyejukkan radiator. Kemudian udara tadi tu dia hembus kepada kita punya enjin. Bila dihembus udara pada kita punya enjin, dia akan nyah ataupun dia akan tolak udara-udara panas pada enjin. Jadi benda ni berlaku secara pusingan. Mana enjin bergerak, dia akan menghasilkan haba. Dalam masa yang sama, kipas yang berpusing tadi dia akan menyedut udara dan dia akan hembus udara pada kita punya enjin. Jadi enjin kita sentiasa dalam keadaan suhu yang terkawal lah. Jadi kita kena pasti dulu masalah overheat kita berpunca daripada kipas. Cara dia senang je macam ni bagi saya. Okey, bila kita dah tahu fungsi kipas tadi, bermakna kipas ni adalah sangat penting bila kita punya kereta melalui jalan-jalan yang jam ataupun jalan-jalan yang padat dengan kenderaan. Okey, kita dapat tengok bila kita lalu kawasan-kawasan jam macam tu, temperature kita mula naik. Maknanya panas. Tetapi bila kita lalu di jalan-jalan yang lurus ataupun jalan-jalan yang kita boleh maintain dalam kelajuan 80 dan ke atas, temperature kita turun pula. Jadi di situ kita dapat kena pasti itu adalah masalah mungkin kemungkinan besar berpunca daripada masalah kipas. Jadi kalau kita lalu jalan jam, temperature kita naik, dan kita lalu jalan yang macam highway ke apa, maintain kelajuan, still juga temperature kita naik. Itu menandakan bukan berpunca daripada kipas, mungkin daripada komponen-komponen yang lain, macam hose bocor, air tak ada, radiator kita sumbat, termostat sumbat, kita punya water pump bocor, ataupun lain-lain komponen lah yang berkaitan dengan sistem penyejuk kita, cooling system. Okey, untuk fokus kita hari ni kita nak check kipas. Okey, untuk kita nak check kipas, kita kena pergi pada ruang enjin. Jom kita tengok pada ruang enjin apa yang kita akan periksa pada komponen kipas kita. Okey, bila tadi kita dah dapat detect kemungkinan kerosakan kita berpunca daripada kipas, jangan lupa juga kita check juga air. Mana tahu air kurang, just check je lah, tapi jangan buka macam ni. Macam saya ni sejuk, korang tunggulah sejuk sikit, korang check air dia macam mana, coolant dia macam mana, paras dia. Okey, pada kipas tadi pun kita boleh try and error juga sebelum kita buat pengujian pada komponen-komponen yang berkaitan dengan kipas. Cara dia, kita just ketuk belakang motor kipas, belakang motor fan ni macam ni. Okey, sebab apa kita ketuk tadi? Sebab dalam fan motor ni ada carbon brush. Okey, carbon brush dia boleh haus. Carbon brush ni dia menerima pusingan daripada armature motor dalam ni. Jadi dia bergeser, kemungkinan besar dia haus. Jadi bila haus tu adalah habuk. Jadi kita ketuk tadi, tujuannya kita bagi habuk tu jatuh, dan harapan kita carbon tu bolehlah touch balik pada armature motor dalam ni. Okey, andai kata kita ketuk pun tak ada apa-apa berlaku, kita terus pada pemeriksaan seterusnya, iaitu pada komponen-komponen yang berkaitan dengan kipas. Okey, pada kipas ada 3 komponen. Untuk kereta Wira ni ada 3 komponen yang akan menyambungkan arus
untuk dia berpusing Okey, komponen-komponen tu dua ada dekat dalam ni, dalam fuse box ni, satu lagi pada radiator. Dua dalam fuse box ni, pertama adalah fuse, kedua adalah relay. Okey, yang dekat radiator tu kita panggil dia fan switch. Okey, apa yang saya tunjukkan sini, saya share kat sini adalah untuk kereta Wira. Macam ni kereta Wira 1.6. Dia kereta Wira 1.3, 1.5 sama je, kecuali Wira yang menggunakan sistem video lah. Dia punya sensor untuk switch lain sikit Okey, kita pergi pada kotak fuse ni dulu. Okey, kedudukan dia adalah berdekatan dengan air filter punya cover ni dengan bateri Kita buka Okey. Pada cover ni dah tertulis yang ni adalah fuse untuk radiator fan. Kemudian bawah ni adalah relay untuk radiator fan. Okey, ni barisan pertama. Yang ni barisan kedua ni. Dia nombor 3 daripada kanan 1, 2, 3. Yang ini adalah fuse untuk kita punya fan. Okey, fuse ni kerosakan dia senang je. Kalau kita tengok pada cermin dia, kita dah dapat kena pasti dia punya sambungan dalam tu dah putus Okey, jom kita tengok. Okey, macam mana kita nak tahu fuse ni masih okey tak okey? Okey, pada fuse ni ada tu cermin Okey, dalam cermin ni kita boleh tengok sampai dalam. Macam tu saya tengok fuse ni putus Okey, ini adalah fuse kereta pak mertua saya asalnya. So saya taruh sini sebab kereta dia itu breakdown pasal fuse ni putus. So saya dah ambil saya punya fuse, letak kat kereta dia lah. So ni fuse pada kereta pak mertua saya lah Okey, kita tengok pada dalam tu fuse tu ada putus. Jadi saya buka bagi nampak sikit. Okey, nampak dia punya terminal sambungan antara dua tu dah putus. Okey, anda kata fuse kita dah putus macam ni, kita boleh juga pinjam fuse yang lain. Tapi anda kata kita tak nak pinjam fuse yang lain, kita boleh juga buat penyambungan pada fuse ni buat sementara. Cara dia macam ni Okey, saya bagi tahu yang ni adalah cara yang sementara buat sementara. Sementara kita nak sampai ke kedai untuk kita nak tukar fuse yang baru Okey, kita hanya tekan ni, kita sambungkan lah. Maknanya tekan bahagian tengah ni, kemudian kita tekan yang bahagian atas tu. So kita touchingkan dia balik. Kita touchingkan dia balik. Kita silangkan dia lah, orang cakap. Okey, macam tu. Nampak macam tu. Okey, yang ni buat sementara. Okey, andai kata kita sambung ni, sambung macam ni, kita letak balik tempat dia, dia putus balik. Itu bermakna pada kita punya pendawaian kipas ada berlaku litar pintas kalau dia putus balik tu, dinasihatkan jangan sambung lah. Better check balik, bawa kereta kita pada wireman, kita check balik dia punya pendawaian sistem kipas kita ni, mungkin ada berlaku litar pintas ataupun short circuit Okey, kita dah sambung ni tadi, kita pun masukkan balik. Okey, ini andai kata fuse kita putus. Kalau fuse kita okey, fuse kita tak putus, kita boleh beralih pada komponen yang kedua, iaitu relay Okey, jom kita tengok relay. Komponen kedua, relay relay radiator fan. Okey, di manakah kedudukan relay? Kita boleh rujuk pada kita punya gambar rajah ni. Nombor 3 nombor 3 daripada kiri lah, senang tail lamp, lampu belakang, headlamp dengan radiator fan. Okey, kalau kita tengok pada saya punya ni, saya punya fuse box punya tapak ni, so dua relay sini dah tak ada. Relay untuk tail lamp, lampu belakang, dan juga relay untuk headlamp lampu utama depan ni, lampu depan. Kemudian yang ketiga radiator fan. Okey, kenapa dua ni tak ada? Okey, dulu dah pernah berlaku short circuit dekat sini, dua ni. Jadi saya terpaksa tarik wire dia dekat luar. Saya sambungkan relay pada luar lah, makna buat external relay lah
Tak nak pakai tapak ni sebab dia dah short kat sini. Dia dah berlaku litar pintas kat dia punya soket ni. Okey, lupakan cerita tu. Okey. Ini kedudukan relay kita, relay radiator fan. Okey, macam mana kita nak check relay ni dia rosak ke tak rosak? Terutamanya ketika kita berada di luar, maknanya di atas jalan raya, ataupun kita nak buat secara temporary lah, mana barang tak ada, kita nak check dia elok ke tak elok. Cara dia, kita cabutkan relay ni. Okey, kita cabutkan relay ni, kemudian kita cabutkan juga relay yang ada pada headlamp, soket headlamp ni. Kita cabutkan relay dia. Okey, bila kita dah cabutkan relay dia, kita ambil relay daripada radiator fan tadi, kita letak sini. Letak sini, kemudian kita on lampu kita. Kita on lampu kita, maknanya 2 kali pusing lah. Kita on lampu kita, sebab kalau sekali pusing baru untuk lampu belakang kita tu, lampu senja depan. Okey, kita pusing 2 kali. Kemudian kita tengok lampu headlamp kita. Adakah dia menyala? Lampu yang high beam kita tu semua nyala ke tak nyala? Kalau tak menyala, maknanya kita punya relay ni rosak lah. Okey, kat sini kita ada 2 option. Andai kata kita punya breakdown tu berlaku pada waktu siang, kita bolehlah pinjam dulu relay yang daripada headlamp ni. Mana kita pinjam dulu relay pada headlamp, kita letak pada tempat ataupun soket pada radiator punya relay tadi. So kita pakai dulu. Nanti kita dah jumpa kedai, kita beli, kita ganti balik je. Tetapi andai kata breakdown kita berlaku pada sebelah malam ataupun pada tempat-tempat yang gelap, yang memerlukan kita menggunakan lampu, jadi kita terpaksa buat direct pada relay ni. Kita ambil satu wayar macam ni, lebih kurang macam ni wayar dia, dan kita keluarkan beberapa urat wayar macam ni daripada penebat ni. Keluarkan. Kita boleh letak dekat sini, kita boleh cantum dekat sini, ataupun kita letak dekat sini. Kita nak cantumkan. Okey, dia tadi putus, jadi kita nak kira macam buat direct lah. Okey, kalau kita letak dekat sini, sekejap saya zoom. Okey, kalau kita letak dekat sini, kita akan sambungkan wayar ni dekat tengah ni dengan tepi ni. Tengah ni dengan tepi ni. Okey, kemudian kalau kita dah letak, contoh saya tunjukkan. Okey, kalau kita dah letak macam ni. Okey, kalau kita dah letak macam ni, kita just letak kita punya relay lah. Okey, kalau yang tak nak sambung dekat sini, kita nak sambung dekat relay pun boleh. Kalau nak sambung dekat relay, kita lilitkan nombor 5 yang tengah-tengah ni dengan nombor 1 kat sini. Kita lilit lah macam ni. Ikutlah pada korang nak letak pada soket ke ataupun letak pada relay, sebab sama je. Sebab relay kita ni andaikan dia dah putus lah. Okey, sekejap saya fokuskan kamera. Okey, nampak kot kita just lilit sekali je. Kita lilit sekali je. Kita lilit sekali je, kemudian kita tambat lah dekat dia punya terminal ni, kemudian kita letak balik. Okey, bila kita letak balik, kita test. Okey, kejap saya akan on kunci. Okey, korang dapat dengar dengar dan tengok sekarang kipas saya dah pusing. Okey, itu andai kata relay kita rosak lah. Andai kata kita test relay kita rosak, kita nak buat direct. Okey, cara seterusnya kita check komponen yang ketiga, iaitu fan switch. Okey, jom kita tengok dekat mana kedudukan kita punya fan switch untuk kereta Wira ni.
Okey, kedudukan fan switch berada pada bawah ni, bottom ni, bottom cover radiator ni, dekat dengan bottom hose. Okey, kat situ dia ada satu soket. Okey, nanti saya sertakan gambar. Kita nak uji kita punya fan switch, kita kena cabut kan wire soket pada kita punya fan switch tu Okey, nanti saya sertakan gambar, jangan risau. Okey, kita cabutkan soket ni. Okey, kita cabutkan soket ni. Kemudian kita akan sambungkan wire pada dua terminal dekat soket ni Gunakan wire tadi pun boleh. Gunakan wire ke, gunakan besi klip ke, dawai ke, apa-apa yang boleh mengalirkan arus lah. Macam saya gunakan wire. Sekejap Okey, tentu Okey, kemudian kita test. Cara kita test dia, kita sama macam dia tadi. Sebab kita dah buat direct macam ni, kita hanya onkan switch Sekejap saya onkan switch sekejap Okey, boleh dengar bunyi kipas. Dan sekarang nampak kipas dah pusing Okey. Okey, kalau kipas berpusing bila kita sambung macam ni, bermakna kita punya fan switch kemungkinan rosak lah jadi kita boleh buat penyambungan direct macam ni. Kita balut sikit dengan wire untuk sementara. Kita sambung wire macam ni, kita balut sikit dengan wire, kemudian kita jalan Tapi ingat bila kita dah buat macam ni, kipas kita dah jadi direct, so dia beban sikit lah. Tadi untuk sementara, untuk kita lepas daripada kita punya keadaan breakdown tu, boleh lah Jadi bila kita dah ada masa nanti, kita ganti pula kita punya radiator fan switch dekat bawah tu. Okey, andai kata kita dah buat macam ni, kita on kunci tetapi masih lagi tak berpusing, kemungkinan kita punya motor fan ni dah ada rosak lah, dah ada problem lah. So kalau kes motor, kita tak boleh buat apa-apa lah, memang kita kena tukar motor ni. Okey, jadi sebelum saya akhiri video saya ni, saya rasa korang kena simpan lah wire ni dekat dalam kereta. Wire-wire macam ni, manalah tahu dia boleh diguna pakai ketika kita emergency, kereta breakdown. So simpanlah wire macam ni dalam kereta dia satu benda yang bermanfaat bagi kita bila dalam keadaan breakdown mana tahu Okey, macam biasa video yang saya buat saya memang tujukan kepada beginner-beginner ataupun mereka-mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam nak buat kereta sendiri ke, nak buat motor sendiri ke apa. Okey, harap-harap video saya ni dapat memberi manfaat lah kepada kita dan juga memberi kita sedikit idea kalau ada yang mana-mana ada ilmu lagi tu, boleh tambah lagi lah Okey, semoga kita sama-sama diberikan kesihatan dalam keadaan sekarang ni, dan minta kita dijauhkanlah, kita dan keluarga dijauhkanlah daripada COVID-19 ni Okey, semoga berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.